Tauhid ni ada inti dan kulit. Menurut Imam Ghazali, ada dalam, ada luar. Serta mempunyai 4 tingkat, 4 level, 4 maqam. Tingkatan pertama, perkataan dengan lisan semata-mata, iaitulah iman orang munafik. Mulut kata beriman pada Allah, tapi hati menafikan. Yang tu adalah kulit lapisan atas sekali. Luaran saja nampak macam Islam, tetapi hati tak mau tunduk kepada Islam. Yang kedua, i'tiqad dalam hati secara jazam. Jazam ni dia blend, dia sebati. Orang Arab sebut jazam, sebati lah. Kalau kita bubuh teh, ayak, lepas tu susu, kalau kita tak kacau, dia akan jadi macam-macam color. Kacau, baru dia jadi color dia, color yang sebati, yang tu nama dia jazam. Jadi nak kena jazam tauhid Allah ni, Allah yang berkuasa, selain daripada Allah tak berkuasa. Sifat-sifat Allah ni, Allah tak ada permulaan, tak ada pengakhiran, tidak dilahirkan, tidak beranak, tidak diperanakkan. Semua benda tu mau jazam dalam hati kita. Kira kalau terkejut tu tak keluar apa cot, dia keluar Allah. Duk keluar apa cot lagi tu, tak jazam lagi. Ya, orang kata kalau toreh tu keluar Allah, keluar darah tu dia Allah. Jazam tu. Baik. I'tiqad dalam hati secara jazam, dan ini adalah tingkatan orang awam dan tingkatan orang mutakallim, iaitu orang-orang yang belajar ilmu tauhid teori. Orang hak mengaji sifat 20 ni, hak tu dia duduk di level 2. Dia mengaji Allah ni begini. Dia faham Allah ni begitu, Allah ni sifat dia begini. Dan juga guru yang mengajar sifat 20 tu, hak tu semua kata Imam Ghazali duduk di level 2. Dia baru saja terkeluar daripada liga kemunafikan ataupun liga kesyirikan. Jadi kalau sifat 20 pun tak mengaji, pakat-pakat duduk level nombor 1. Iman dia tu iman yang penuh dengan syirik. Iman dia tu iman serupa macam orang munafik. Mulut cakap lain, hati cakap lain. Jadi hak nombor 2 ni untuk orang awam dan juga orang mutakallim, ustaz-ustaz dia, kerana mereka ahli kalam tidak berbeza pun dengan orang awam pada martabat iman, melainkan mereka mengetahui helah dalam menolak kekeliruan fahaman-fahaman bid'ah yang direka-reka dan menyalahi dasar-dasar akidah. Baik, level ketiga pula, iaitulah bahagian inti. Level 3 ni dia upgrade sikit daripada sekadar tahu teori. Dia sudah mula melihat segala gerak dan diamnya alam ini sebagai perbuatan Allah. Dia boleh menjelaskan dalam hati dia kaitan antara asbab dengan musabab. Kaitan dengan segala yang berlaku dengan kelakuan Allah ataupun af'al Allah, perbuatan-perbuatan Allah. Dia dah mula hubung kait dah. Ini semua perbuatan Allah, ini semua takdir Allah, kita redha sajalah. Okey, dia level yang tinggi lah nak sampai tahap ni. Hati dia tenang, relax, tak ada kekecewaan, tak ada hasad, tak ada cemburu. Dia duk nampak segala-galanya perbuatan Allah. Kalau ada orang mai maki amun dia tak nampak orang maki amun tu, dia nampak Allah. Allah Ta'ala nak tegur dia, Allah Ta'ala nak uji dia. Bila ada orang fitnah dia bukan-bukan, dia tak nampak orang fitnah tu, dia nampak Allah yang sedang membuka satu fitnah kepada kita untuk menguji tahap keimanan kita. Adakah kita nak kembali kepada dia? Bagaimana kita respon terhadap fitnah tersebut? Adakah dengan nafsu kita ataupun dengan panduan daripada akhlak Rasulullah? Macam mana Rasulullah menghadap fitnah? Macam mana Rasulullah menghadap bila orang maki hamun baginda? Kita nampak tu, tak nampak orang. Kita kalau hak duduk di makam nombor 1, dia duduk nampak orang ya. Hang kata kat aku kata balik hang. Kan? Hang ngumpat aku ngumpat balik hang. Hang aibkan aku cari aib hang sampai jumpa, aku sebarkan aib hang pula. Dia duduk nampak makhluk ya. Allah ni tak nampak langsung. Hak tu duduk makam nombor 1. Nah. Jadi hak nombor 3 ni dia nampak lah, dia tak nampak manusia dah. Manusia dia hanya sayang ya. Manusia semua dia sayang ya. Kerana semua ni umat Rasulullah, dia sayang dia semua. Dia tak nampak kebencian kepada mana-mana manusia. Tak duduk level 3. Tetapi masih lagi tafriqah. Masih lagi terpisah-pisah. Dia masih lagi melihat perbuatan, bilangan perbuatan. Dia masih lagi nampak kesemuanya adalah perbuatan yang berbeza-beza. Walaupun dilakukan oleh satu pelaku, iaitu Allah. Tapi dia masih lagi nampak manusia, dia masih lagi nampak ni perbuatan lain, tu perbuatan lain. Dia masih disebut tafriq, terpisah. Level keempat pula, inti dalam inti. Ini level paling tinggi. Iaitulah dia melihat segala gerak, segala perbuatan sebagai satu perbuatan, tidak lagi terpisah antara sebab, asbab, musabab, antara orang yang melakukan dengan pelaku dengan apa yang dilakukan. Kalau hari itu kita belajar pasal sifat, satu lagi kita belajar aghrad. Ingat tak? Dia ada sifat dan ada aghrad. Yang ada pada Allah sifat. Yang ada pada kita tak sebut sifat, kita sebut aghrad. Jadi aghrad tu ialah nampak macam kita buat tapi bukan kita buat. Macam kita pegang satu beg buah rambutan 5 kilo. Anak nak pegang. Anak umur 4 tahun. Dia kata nak bawa. Kita kata mana boleh 5 kilo. Tak larat lah. Dia raya-raya nak bawa. Maka macam mana kita buat? Kita pegang kat atas, bagi dia pegang kat bawah. Bagi dia pegang kat bawah. Jadi kedrat kita yang duk hold benda tu. Hak di bawah ni, dia acah-acah pegang saja. Dia pergi kat dapur. Abang kat mak tengok ni, adik kuat tak? Adik boleh angkat ni. Mak tan 5 kilo. Mak tengok. Mak pun gelak. Sebab mak tahu hakikat yang angkat tu berapa.
Yang hak budak tadi dia percaya, dia angkat. Jadi kita ni di dunia ni level budak tu lah. Kita duk percaya kita buat. Kita duk percaya orang tu buat. Kita duk percaya orang ni ada kepercayaan, keupayaan, orang ni ada kuasa, orang ni ada tenaga, kita duk nampak tu. Kita duk makan budak-budak. Hak mak dengan bapak yang mengetahui hakikat tadi tu, depa duk di level 4 ni. Dia nampak hakikat. Semuanya satu. Semuanya menyatu. Yang menggerakkan alam, yang memberi pangkat, yang menarik kuasa Allah Ta'ala. Jadi, duk nombor 4 ni, dia melihat segala yang wujud tu pada hakikat. Dia tak nampak dah yang budak duk bawa, dia nampak bapak. Kalau orang lain semua duk sibuk dengan POV budak tadi tu, maka yang hak mak ni gelak lah. Macam itulah orang duk di level 4 ni boleh gelak lah, nak explain tak tahu lagu mana, hang bukan nampak apa aku nampak. Kalau hang nak nampak apa yang aku nampak, hang kena menjalani apa yang aku jalani. Hang kena pisahkan diri hang daripada proses dia sekian hak saya huraikan tadi tu. Dia duduk 4 makam ni, bukannya dia berubah jadi apa pun, dia tetap manusia juga. Kita nampak dia relax ya, kadang duk naik motor petang-petang kan. Tapi dia duduk level 4 kan. Ada orang tu dia main golf, tapi dia level 4 kan. Duk makan tom yam, tapi dia level 4. Tengok kepiah tak pakai, tapi dia level 4. Sebab luaran, bukan kita cerita pasal luaran ni. Level 4-4 ni, 1, 2, 3, 4, semua cerita dalam. Semua cerita dalam. Apa yang hang percaya, bagaimana hang percaya, bagaimana hang melihat dunia ni. Hang faham gerak tu daripada siapa. Hang sedar tentang Tuhan tu lagu mana. Tuhan duduk level 1, level 2, level 3, level 4. Jadi hak duduk level 4 ni pun sama macam kita makan nasi rupa kita juga. Cuma dia tengok dunia tak sama macam kita. Gelak ya dia tengok dunia, dia tengok gelagat ahli dunia ni. Macam budak-budak main sesama mereka. Penuh dengan imajinasi. Nak jadi boy lah, nak jadi Superman lah. Bagi orang dewasa tengoklah budak-budak ni. Liga dia. Level-level dia duk main dengan dunia imajinasi dia. Mai tang liga orang dewasa, cara orang dewasa. Contohnya orang dewasa menganjurkan pemberian watikah. Pemberian pingat kan. Penganugerahan datuk kan. Benda tu semua hakikatnya adalah kepalsuan. Lepas kita dapat datuk ni dia apa? Boleh dapat beras free lah. Tak payah makan nasi dah kalau lepas tu. Sebelum dapat datuk tak dia apa, selepas dapat datuk pun tak dia apa. Ia hanyalah permainan orang dewasa semata-mata. Seperti permainan budak-budak tadi di dalam dunia imajinasi mereka. Cuma imajinasi itu dipercayai oleh orang ramai. Hak ni ada pangkat. Hak ni dia ni tinggi. Dia percaya lah. Hak ni lagi tinggi daripada aku ni pangkat dia ni. Padahal sama-sama manusia, sama-sama makan nasi. Sama-sama kena pergi tandas. Pangkat tinggi macam mana sekalipun, Black Yak tak main kat dia. Dia tetap juga kena pergi menghadap Black Yak. Semua orang kena hadap saya. Saya ni pangkat paling tinggi. Saya tak jumpa orang. Orang kena main jumpa saya. Sekali nature call, dia yang kena keluar pergi jumpa, kena pergi menghadap tandas. Jamban lagi berkuasa. Hang belagak. Hang kena main menghadap aku. Jamban sikit pun tak berhajat pada kita. Kita yang berhajat pada jamban. Jadi nak bongkok lagu mana sekalipun, semua orang kena hadap saya. Saya tak ada orang. Lain-lain nak berak kena pergi kat dia. Kena bangun. Itu lagi kaisar. Jadi semua pangkat kekayaan semua tu imajinasi. Allah Ta'ala kata, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kami ni mencipta kehidupan dunia ni tidak lain tidak bukan mata'ul ghurur, hanyalah benda-benda yang penuh dengan kepalsuan. Semua ni wayang saja. Tapi dia buat dalam video nak bagi kita percaya kata dia boleh terbang. Hakikat dia apa? Hakikat dia siapa pun tak boleh terbang. Semua manusia sama. Macam tu. Jadi budak-budak dengan dunia imajinasi dia. Remaja dengan dunia imajinasi dia. Orang tua dengan dunia imajinasi orang tua. Orang dewasa dengan dunia imajinasi orang dewasa tu. Cuma kita tak rasa lawak dengan majlis-majlis tu semua. Sebab kita rasa benda tu dibuat oleh orang yang sebaya dengan kita. Seperti mana budak-budak tak rasa lawak bila mereka main sesama mereka keluar bobo-bobo habis semua. Sebab selevel dengan mereka. Bila dia naik makam sikit, dah dewasa sikit, baru dia gelak kat budak-budak ni. Apa ni? Macam tu lah bila dah naik makam wali nanti. Dah tak ada, dia ada Allah dalam hati dia. Dia akan tergelak-gelak tengok orang dunia ni. Apa benda ni? Kubur nak panggil lah ni. Nak mati sekali ni, anda sedia belum nak jawab ni? Anda sibuk lagi lah dengan ini, dengan itu, dengan ini, dengan itu, dengan benda-benda ni semua. Macam tu lah malaikat-malaikat yang lebih mengetahui hakikat pakat duk pelik lah. Dia ni nak mati minggu depan. Malaikat maut lagi lah. Lagi 3 hari nak mati ni. Aku duk tunggu ready sini lah. Dia duk sibuk lagi buat macam-macam formula lah, apa semua. Kita kena buat mati. Jadi orang hak duduk di level-level dekat-dekat dengan malaikat tu, dia akan hidup dengan panduan daripada Allah di atas muka bumi ni. Dia boleh kembali sebagai apa yang dia buat di dunia. Peniaga ke, ahli politik ke, ulama ke, engineer ke, saintis ke. Tetapi dengan hati yang berbeza. Hati dia ketika itu sudah ma'rifat. Sebab itulah Rasulullah adalah manusia, dalam masa yang sama, seorang bapa, seorang suami, seorang pemimpin, pengembala kambing, peniaga, pendakwah. Tapi hati Rasulullah tak sama. Dia adalah hati yang makrifat kepada Allah.
Sebab itulah Abu Bakar juga begitu, Umar juga begitu. Mereka khalifah macam biasa, jadi raja macam biasa, jadi sultan macam biasa. Tapi sangat berbeza lah dengan kita. Pasal kita duk kagum lagi dengan dunia, duk kagum lagi dengan dunia imajinasi kita. Duk rasa kagum dengan pangkat-pangkat imajinasi kita. Cuba kalau kita tengok Abu Bakar, Umar, Osman semua ni, mereka berpangkat juga, tapi mereka tak kagum dengan benda tu semua. Sebab itulah mereka boleh duduk dalam pondok walaupun khalifah. Sultan yang memayungi 2/3 dunia, orang mai ke Madinah cari mana rumah sultan kamu, mana istana dia. Pasal kami pergi Rom, tu dia istana macam besar. Kami pergi Parsi, tu dia istana macam besar. Hampa punya raja, mana punya istana? Mereka pun tunjuk rumah ni. Rumah dah macam nak reban dah pun. Ni rumah Sayyidina Umar. Keluar pula Sayyidina Umar 13 tampai baju dia. Macam mana raja boleh pakai 13 tampai baju ni? Kan? Kami jumpa raja Rom tu, dia bukan main setengah berkelip-kelip baju dia. Tengok raja Parsi, tengok raja China, mai Umar bin Khattab 13 tanggung baju dia. Tapi dialah yang menguasai dunia. Dia bagi surat kat Sungai Nil pun Sungai Nil dengar cakap dia. Dia pergi ke Palestin tak payah berkelahi. Dia pergi ada panggil tu, raja Palestin dengan padri-padri dia mai bagi kunci kat Sayyidina Umar. Kita punya duk perang dengan Israel apa semua ni, tak pernah menang sampai lah. Umar, dia pergi depan pintu dia minta mai kunci. Dan baca lah sejarah. Baca sejarah macam mana Palestin jatuh di tangan orang Islam. Kali pertama sekali jatuh ke tangan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Baca dalam kitab. Tak perang pun. Mula-mula memang tak perang apa semua. Lepas tu Sayyidina Umar mai, terus dia minta kunci, terus dia berbagi, terus jadi kerajaan Islam. Nah, hak itulah raja, ataupun orang kaya ke apa ke, tapi hati dia dah makrifat. Dia tengok dunia ni kecil je. Dia tengok dunia ni tak ada apa. Jadi bukan kita kata kalau makrifat ni kena tinggal dunia, tak boleh dah menengok, tak boleh dah masuk politik, tak boleh jadi YB dah. Tu salah faham. Kita cerita pasal hati, bukan cerita pasal luaran. Luaran buat kerja macam biasa. Kalau dia jual bekerja macam biasa, tapi hati makrifat. Kalau dia YB buat kerja macam biasa, tapi hati dia makrifat. Kalau dia sultan, kalau dia YDP, kalau dia yang di-Pertuan Agong, buat kerja agung macam biasa, tapi hati makrifat pada Allah. Ramai raja-raja dulu yang mengaji tauhid, yang mengaji tasawuf, yang jadi raja-raja sufi ramai. Sultan Muhammad Al-Fatih, Sultan Melayu pun ramai.